بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam, Wan Bilal, pengurusi dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para pendakwah, muslim-muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita sambung kembali kuliah maghrib kita berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cabaran dan juga hikmah. Dan kita akan membawa beberapa cerita pada malam ini dan kemudian kita akan menyatakan hikmah daripada kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Malam ini kita akan sentuh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembara ke Syam. Rahlah ke Syam. Berdasarkan riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang hasan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, menjelaskan Abu Talib pernah keluar berniaga ke Syam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang pemuka Quraisy. Dalam perjalanan, mereka singgah berhampiran dengan tempat ibadah seorang rahib bernama Buhairah. Di situ mereka berehat. Rahib yang berada di rumah ibadat tersebut keluar menemui mereka. Sedangkan sebelum itu rahib itu tidak pernah keluar untuk menemui sesiapa dan tidak pernah mengambil tahu tentang mereka. Rahib itu berjalan di antara ahli rombongan tersebut sehingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang tangan baginda lalu menyatakan, ini adalah penghulu segala makhluk yang ada di alam maya ini. Allah Subhanahu wa taala mengutuskannya sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Pemuka Quraisy yang berada dalam rombongan tersebut bertanya kepada rahib tersebut, bagaimana tuan tahu beliau ini adalah penghulu segala makhluk di alam maya ini? Rahib itu menjawab, ketika rombongan tuan menghampiri Aqabah, tidak ada satu pokok maupun batu malaikat sujud. Mereka tidak akan sujud malaikat kepada seorang nabi. Aku mengetahui kedudukan khatam nubuah di bawah bahunya. Setelah itu rahib itu pulang ke rumah ibadatnya dan menyediakan makanan. Ketika beliau membawa makanan tersebut kepada gerombolan berkenaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menjaga unta-unta yang membawa barangan gerombolan tersebut di belakang mereka. Rahib itu meminta baginda sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk menemui beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam segera datang dan ketika itu satu awan melindungi baginda. Ketika baginda hampir sampai kepada ahli rombongan tersebut, rahib tersebut menyatakan, lihatlah di atas kepalanya terdapat satu kumpulan awan. Apabila baginda sampai, baginda mendapati ahli-ahli rombongan tersebut telah mendahului beliau untuk berteduh di bawah bayangan satu pokok. Ketika baginda duduk, bayangan pokok itu condong ke arah baginda. Rahib itu berkata, lihatlah kepada bayangan pokok itu condong kepada beliau. Ketika itu rahib tersebut meminta mereka agar tidak meneruskan perjalanan ke negara Rom, kerana jika orang-orang Rom melihatnya, sudah tentu mereka akan mengenali sifat-sifat baginda dan ketika itu mereka akan membunuhnya. Kemudian beliau berpaling ke arah lain. Tiba-tiba muncul 7 orang Rom. Rahib itu berkata, apa yang membuatkan anda datang kemari? Mereka menjawab, kami datang kemari kerana seorang Nabi akan muncul pada bulan ini. Tidak ada satu jalan melainkan dia akan mengutuskan sekumpulan orang untuk mengajak ke arah ajarannya. Kami diberitahu Nabi itu berada dalam perjalanan
yang berbetulan dengan jalan rumah ibadah Tuan berada ini. Rahib itu bertanya, adakah di belakang anda ada seorang yang lebih baik daripada anda semua? Orang-orang Rum itu menjawab, tidak ada. Cuma kami diberitahu Nabi itu akan melalui jalan ini. Rahib itu berkata, apa pandangan Tuan tentang sesuatu urusan yang dikehendaki Allah untuk dilaksanakannya? Bolehkah seseorang manusia menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala itu? Mereka menjawab, tidak. Jawab rahib itu, berbaiatlah dan bersamalah dengan beliau. Kata perawi, rahib itu berkata lagi, saya suka bertanya kepada tuan-tuan sekalian, siapakah penjaganya? Mereka menjawab, Abu Talib. Rahib itu memujuk Abu Talib agar tidak meneruskan perjalanan ke Syam, iaitu negara Rom ketika itu, sehingga Abu Talib memutuskan untuk menghantar pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah dengan ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Rahib itu membekalkan mereka dengan kuih ka' dan juga minyak. Para ulama berbeza pendapat tentang hadis dan kisah yang saya bacakan sekejap tadi, di mana Al-Imam At-Tirmizi menilai kisah yang saya sebutkan tadi sebagai hasan, maknanya kita boleh pakailah, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kisah saya sebut tadi disahihkan oleh Imam Hakim ataupun disahihkan oleh salah seorang ulama hadis terkenal, Imam Hakim. Al-Albani, Syekh Urjum dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan bagi Ibnu Hajar, perawi di atas adalah boleh dipercayai, atau perawi menceritakan kisah saya baca tadi adalah dipercayai. Cuma bahagian yang bermasalah ialah ungkapan yang menyebut tentang Abu Bakar dan Bilal. Kemungkinan ia merupakan ungkapan yang terdapat dalam hadis lain disebabkan kekeliruan yang berlaku pada salah seorang perawinya. Bagi Ibnul Qayyim, bahagian tersebut mengandungi kesalahan yang jelas. Jadi tuan-tuan macam sekalian, kita dah baca tadi kisah tentang Buhairah. Pertemuan Nabi SAW dengan Buhairah ini satu kisah yang biasa dibacakanlah. Daripada zaman berzaman, kisah Nabi mengembara bersama bapa saudaranya ke Syam, dan mereka singgah di satu tempat sebelum tiba di Syam. Dan di situ ada satu pokok, maka Nabi berlindung di bawah pokok itu. Dan ketika baginda berlindung di bawah pokok itu, tiba-tiba bayang pokok itu condong, seolah-olah memberikan perlindungan kepada baginda. Dan sebelum itu, ketika mana baginda bergerak, kelihatan awan sentiasa bergerak mengikut pergerakan baginda, seolah-olah kita kata melindungi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini pada dasarnya kita boleh terimalah, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan beliau menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan, diterima sebagai hadis yang sahih oleh Imam Al-Hakim Al-Albani. Cuma Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan pada bahagian akhirnya, iaitu Abu Talib ni dia minta Nabi SAW pulang ke Mekah dengan ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Maka bahagian itu sahajalah yang dipertikaikan oleh beliau. Jadi cerita hak atas tu daripada awal saya baca tadi diterima. Cerita cuma hak dia balik dan disertai dengan ditemani oleh Abu Bakar dan juga Bilal itu, bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani dia tak terima riwayat itulah. Ini kita bincang dari sudut ilmu hadis. Apa-apa hal pun kisah saya sebut ini masyhur, kita dah dengar lah. Zaman budak-budak lagi kita dengar, cuma kita tidak mendengar mengikut sistem ilmu hadis. Jadi dalam buku saya tulis ini tuan-tuan, saya gabungkan sekali maklumat yang kita peroleh daripada ulama-ulama hadis dengan ulama-ulama sejarah. Jadi apa dia hikmah dan pengajaran daripada pengetahuan ahli kitab. Jadi Buhairah ni dia ahli kitab tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dilantik menjadi nabi secara rasmi. Belum dilantik menjadi nabi secara rasmi. Antara hikmahnya, kisah rahib Buhairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu bukti tentang pengetahuan ahli kitab tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman kemunculan baginda sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mereka. Jadi apabila Nabi bergerak ke Syam bertembung dengan Buhairah, itu jadi satu bukti bahawa ahli kitab sudah tahu nanti akan muncul seorang nabi akhir zaman, sifatnya sekian-sekian, telah pun disebut dalam kitab-kitab mereka. Jadi pertemuan antara Nabi dengan Buhairah tu
menguatkan lagi bahawa inilah manusia yang akan diutuskan pada akhir zaman, tak berapa lama lagi lah, sebab masa tu Nabi belum lagi diutuskan menjadi rasul secara rasmi. Dan ini mentafsirkan ayat yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadah haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram, akan tetapi kebaikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Surah Al-Baqarah ayat 189. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Atha bin Yasar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr Al-As pernah menyatakan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan kamu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira pada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran pada orang-orang yang ingkar. Al-Ahzab ayat 45. Lagi ayat yang kedua yang kita baca ni lah. Kemudian seterusnya, ayat di atas merupakan ayat yang hampir sama. Ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, iaitu ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Kalau kita perhati ayat ni, dia hampir sama dengan yang terdapat di dalam Taurat. Yang terdapat dalam Taurat. Artinya dalam Taurat ni ada satu ayat yang kalau kita baca Quran dia dekat-dekat. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytukal mutawakkil laysa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq wala yadfa'u as-sayyi'ata bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah ولن أقبضه حتى تقيم به العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Wahai para Nabi, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan penyelamat pada orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Aku namakan engkau sebagai orang yang bertawakal. Dia bukan seorang yang kasar, bukan seorang yang keras, dan bukan juga seorang yang suka mengangkat suara dan berbuat bising ketika berada di pasar-pasar. Dia tidak menolak keburukan dengan melakukan keburukan juga, tetapi dia memaafkan. Aku sekali-kali tidak akan mengambil nyawanya, melainkan setelah jalan yang menyeleweng menjadi lurus dengannya, dan sehingga manusia mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dengan kalimah tersebut dia telah membuka mata-mata manusia yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tertutup. Ini kenyataan disebut dalam kitab mana? Dalam kitab Taurat. Kalau kita baca bahagian depan tu, dia lebih kurang sama dengan ayat tadi, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Jadi nasabah kalau orang Yahudi baca kitab tu, maka dia akan mendapati sifat-sifat Nabi itu sudah ada disebut dalam kitab dia. Di antara sifat Nabi ni, baginda ni seorang yang tidak kasar, seorang yang bukan seorang yang keras. Pendirian baginda tegas tapi dia bukan seorang yang kasar, dan baginda bukan orang yang suka mengeluarkan suara yang bukan-bukan di pasar. Maklumlah di pasar ni tuan-tuan, pasar ni tempat orang, kalau kita pasar sena tu slow je. Pasar tempat orang berniaga ni kan. Kalau tuan-tuan pergi pasar dekat Madinah tu, pasar kurma tu, bukan main lagi dia punya. Dipanggil kita suruh beli kurma dunia tu, Allah tak dengar apa, bising, tersangat bising. Itu sifat pasar. Tetapi dia menjelaskan bahawa Nabi SAW walaupun baginda duduk di pasar, tapi baginda tidak berbuat bising. Itu sifat Nabi SAW. Itu yang pertama tuan-tuan. Mana nak cerita, hikmahnya ialah kenapa Buhairah ni dia jumpa Nabi, sedangkan sebelum itu dia tidak pernah jumpa manusia duduk bawah pokok tu. Dia duduk perhatikan, tak ada manusia pun yang bila berjalan dia akan berhenti bawah pokok tu. Jadi dia mendapat tahu bahawa manusia yang duduk bawah pokok ni dia bukan sebarang orang. Dia pasti seorang Nabi. Sebab tu bila dia tengok benda itu berlaku, maka dia pun buat jamuan. Yang mana sebelum itu dia tak pernah buat jamuan pun.
menyambut mana-mana rombongan yang kebetulan lalu depan rumah ibadat dia. Tapi pada tahun tu, ketika mana Nabi lalu, dia buat jamuan tu. Dan dia dah mempersilakan. Semua rombongan itu datang. Kemudian oleh kerana Nabi SAW pada masa itu diberi mandat menjaga unta. Nabi jaga unta rombongan tu. Jadi Nabi tak datang. Jadi bila dalam sesi makan tu, Buhairah tengok, Nabi Muhammad tak ada. Maka Buhairah pun pergi cari Nabi duduk jaga unta, mempersilakan Nabi datang. Itu tuan-tuan nak menunjukkan bahawa sifat Nabi itu sama seperti yang disebut di dalam kitab Taurat. Baginda orang tawaduk, dah orang beri mandat suruh jaga unta, baginda jagalah unta. Orang lain pergi jamu makan. Itu makna sifat tawaduk baginda sebelum baginda dilantik menjadi rasul. Yang pertamanya. Yang kedua, punca yang menyebabkan Salman Farisi dan lain-lain memeluk Islam adalah kerana mengikut berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya daripada orang-orang Yahudi dan rahib-rahib Kristian. Maknanya kalau kita baca sejarah Salman Farisi masuk Islam pula, dia berpunca daripada ada rahib-rahib yang jujur, termasuk Buhairah ni. Ada riwayat mengatakan Buhairah ini adalah salah seorang guru Salman. Buhairah tu adalah guru pada Salman Farisi. Dan Buhairah ni pernah menceritakan kepada Salman ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab tu Salman berhasrat sangat nak pergi ke Madinah. Tetapi malangnya beliau telah ditangkap dalam perjalanan dan beliau telah dijual sebagai hamba. Sehingga kan pada zaman Rasulullah SAW berada di Madinah, Salman masuk Islam. Tetapi masa itu dia berada pada status hamba. Sehingga kan Rasulullah SAW meminta para sahabat membantu membebaskan Salman tadi dengan menanam anak-anak pokok kurma, penebusan dia tu. Dan ada lagi emas yang perlu dibayar untuk membebaskan Salman ini. Jadi Salman antara faktor dia masuk Islam kerana dia sudah diberitahu oleh rahib-rahib yang ikhlas tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman itu. Ahli kitab berusaha menyembunyikan hakikat ini. Selepas itu adakah ahli kitab yang tidak jujur, tuan-tuan? Mereka tidak memberitahu tentang sifat Nabi ini kerana mereka bimbang Nabi yang bakal lahir itu bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Yahudi, tetapi dari kalangan bangsa lain. Mereka tak nak sifat kenabian itu berpindah daripada bangsa-bangsa Israel sebelum tu kepada bangsa Arab. Kalau kita baca sejarah, nabi-nabi bangsa Arab ni tak ramai, 4 orang je. Kebanyakan nabi-nabi berasal dia ambil dari masyarakat Bani Israel. Walaupun kita kata agama yang dibawa itu adalah agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, menempelak orang-orang ahli kitab yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi itu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 79. Ayat ini menempelak pada perbuatan setengah ahli kitab Yahudi ini pasal mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Tak diberitahu pada masyarakat pasal apa? Hasadan min indi anfusihim. Apa dia tu? Kerana dengki. Kerana dengki, takut pangkat kenabian itu tidak lagi dipegang oleh masyarakat Bani Israel, tapi berpindah pada bangsa lain. Nampak macam mana, tuan-tuan? Allah Ta'ala lebih tahu pada siapa yang hendak diberikan wahyu ataupun dipilih menjadi Nabi. Itu adalah kisah pertama, tuan-tuan, pada malam ini berhubung dengan sirah Rasulullah SAW, iaitu pengembaraan Rasulullah ke Syam. Dan itu adalah satu kisah yang benar berdasarkan riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, Syekh Urjum, Al-Albani dan sebagainya lah. Kemudian seterusnya, kisah yang kedua berkaitan kehidupan Rasulullah SAW ataupun sirah Rasulullah SAW yang kita nak sebutkan pada malam ini ialah memelihara kambing. Nabi pelihara kambing atau tidak pelihara kambing? Ada hikmah, tuan-tuan, di sebalik pelihara kambing tu. Dan kita kena ingat apabila Nabi terlibat dengan pelihara kambing, kambing yang dipelihara oleh Nabi itu bukan seekor dua,
Tidak macam masyarakat Melayu, kambing kita seekor 2 je. Kan? Wak makan le, orang panggil. Ada kat belakang rumah 2 ekor. 3 ekor, sekat tu je orang Melayu kita pelihara kambing. Nabi pelihara kambing, masyarakat dengan jumlah yang banyak. Bila pelihara kambing dengan jumlah yang banyak, nak kawal kambing bukan senang. Nak kawal kambing bukan senang. Mana tuan-tuan, sebahagian ulama kata, kalau kita mampu kawal kambing, maka insya-Allah kita boleh kawal orang. Kalau kita boleh kawal kambing tu, kita boleh kawal orang. Sebab apa? Sebab kambing dia tidak ada akal. Kalau kita boleh kawal makhluk tidak berakal, insya-Allah kita boleh kawal makhluk yang berakal. Kambing tak ada akal, walaupun kambing tu ada janggut. Kambing dia ada janggut, tapi dia tidak ada akal. Jadi kalau kita boleh kawal kambing tidak ada akal, insya-Allah kita boleh kawal manusia yang ada akal. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala melatih Nabi, kawal kambing dulu. Sebelum kamu nak kawal manusia, kamu kena kawal binatang ni dulu. Ini hikmah Allah Ta'ala belaka lah. Hikmah Allah Ta'ala belaka. Imam Al-Bukhari menyebut hadis, sebuah hadis tentang setiap Nabi memelihara kambing. Hadis Bukhari ni, setiap Nabi itu memelihara kambing, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memelihara kambing penduduk Mekah dengan mendapat upah beberapa kira, sebahagian daripada dinar ataupun dirham. Kira tu maknanya wang dinar atau dirham. Boleh upah sikit aja. Itu pada zaman mudanya Nabi terlibat dengan kerja-kerja memelihara kambing untuk penduduk Mekah. Ambil upah pelihara ni, ambil upah jaga kambing ni. Dalam kambing tu pula dalam jumlah yang banyaklah. Sebab kita tahu Nabi SAW melihara kambing, baginda jaga betul kambing kan. Amanah orang, jaga betul kan. Tak ada riwayat mengatakan baginda curi seekor pergi jual di pasar Mekah tu kan. Tuang dia pun tak tanya kalau curi seekor jual kan. Kambing ni mahal. Kambing ni mahal. Kambing mahal. Kambing yang golek tu, yang siap golek semua sekali-sekali dengan lapah, itu dah 1,200 kambing macam tu. Jadi kalau Nabi curi seekor pun orang tak tahu. Tapi ini amanah. Amanah. Jaga kambing ni amanah tau. Jaga binatang orang ni amanah. Apalagi nak jaga harta kerajaan, lagilah kena amanah. Harta kerajaan lagi nak kena amanah. Sebab itu harta orang, bukan harta kambing. Hikmah dan pengajaran daripada memelihara kambing. Pertama, melatih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat persediaan untuk melaksanakan tugas membawa risalah Islam pada umat manusia. Kerana memelihara kambing memerlukan sifat sabar dan lemah lembut. Sebab sabar dan lemah lembut. Sebab apa? Sebab kambing ni tak ada disiplin. Kau nak pergi masuk rumah orang, dan dia kata nak masuk, dia masuk. Dia nak masuk kebun orang, kalau kita tak kawal, dia masuk terus. Jadi di situ kita tak boleh salah kambing. Bila kambing masuk kebun orang, dia salah tuang kambing. Sebab dia tak pandai jaga kambing tu. Sebab tu saya kata tadi, siapa pandai jaga kambing, insya-Allah dia mampu jaga orang. Sebab kambing tidak berakal, orang tu berakal. Ada emosi boleh dipujuk, kambing ni tak boleh pujuk, kena direkah. Baru bergerak. Seseorang yang mampu bersabar ketika memelihara kambing, mengumpulkannya semula daripada pelbagai tempat, memindahkan pada satu padang ragut ke satu padang ragut yang lain, mengawasinya daripada musuh seperti binatang buas dan juga pencuri, mengetahui tabiat kambing dan kesukaannya untuk berada berselerakkan jauh antara satu sama lain, meskipun ia binatang yang lemah, dan keperluannya kepada penjagaan yang rapi, akan membuatkannya mampu bersabar dalam menghadapi pelbagai kerenah yang ditunjukkan oleh umat manusia. Jadi disebut sini bahagian, kalau orang tu mampu pelihara kambing, kambing tak ada disiplin. Kalau dia makan, dia tidak berkumpulan. Dia ikut mana rupuk sedap depan dia. Dia ikut rupuk tu. Jadi masa ikut rupuk tu, berpecah kambing tu. Ujung tu seekor ada, dalam semok tu seekor, dalam hutan tu seekor. Jadi nak kumpul kambing ni dengan jumlah yang banyak, nak ajak dia berkumpul tu, bukan senang. Kambing ni bukan boleh harah macam kita harah manusia. Takkan tuan-tuan nak kata pada kambing, tuan-tuan sekalian, nampak berselerakan, sila berkumpul kembali. Ada pelihara kambing macam tu. Ada tuan-tuan bawa kambing, buat letak tengah padang, wahai kambing-kambing, aku lepaskan kamu di padang ini. Ingat jam 5 petang mesti berkumpul semula. Ada macam tu? Mana ada. Kalau orang kita boleh harah. Kita bawa ke padang, okey, kita akan bermain sukan. Pukul 5 petang kita berhenti. Kita cakap pada orang tu, dia faham dah lah, 5 petang dia berhenti. Kambing ni tak boleh harah macam tu. Wahai kambing-kambing sekalian, pukul 5 berkumpul kembali.
Wahai kambing-kambing, kamu nak makan sana boleh, nak makan sini boleh, tapi pastikan pukul 5 mesti ada di sini ni, berkumpul semula. Mana boleh macam tu? Kambing tak boleh arah macam tu. Mana kalau orang tu boleh pergi ambil kambing dalam semok tu, datang ambil, letak, ambil. Ini kesabaran. Sabar tuan-tuan, seekor kambing berapa kilo? Nak teko-teko nak halau tu. Ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi apabila orang itu mampu berdepan dengan kambing-kambing tadi dari sudut kesabaran, insya-Allah dia akan mampu bersabar dalam menghadapi berbagai kerenah yang ditunjukkan oleh umat manusia. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok orang politik menjelang pilihan raya, masing-masing pun calon. Yang ni calon diri ni, lepas tu naik menang. Bila dia menang, dia nak meraihkan setiap orang ni bukan senang tuan. Kalau tak percaya, cuba panggil wakil ayat. Panggil wakil ayat, mari ceramah sekali di masjid kita ni. Macam mana susahnya dia nak meraihkan kehendak rakyat. Oh ni macam ni, yang ni style dia macam ni. Guru, ada sahabat saya tuan-tuan, dia ni bekas wakil rakyat. Ini pengalaman saya nak ceritalah. Susah nak meraihkan rakyat ni. Yang ni style macam ni, yang ni style macam ni, yang ni style macam ni. Ya tak ya, kita kena buat satu program yang semua rakyat boleh menikmati kemudahan macam tu. Dia cerita, dia kata masa dia jadi wakil rakyat, berjalan tuan-tuan, dia naik kereta. Orang kampung tahan. Orang kampung tahan tu berjalan. Tahan. Ustaz pun keluar. Tanya dia. Orang kampung, ustaz tu tanya orang kampung, "Kenapa tahan saya, ustaz? Saya nak suruh ustaz bayar bil api saya." Bil elektrik rumah dia tu dia bagi pada ustaz, suruh ustaz tu bayar. Wakil rakyat tu bayar. Jadi bil api, bil air, dia orang pakai hantar di jabat wakil rakyat. Satu pekerjaan pula wakil rakyat kena bayar bil rakyat. Nah, dia kata kalau tak sanggup bayar bil, ini bukan wakil rakyat. Sudah. Seolah-olah menggambarkan kerja wakil rakyat membayar bil kepada rakyat. Jeng sungguh. Bukan senang. Bukan senang kita nak rakyat ni. Jumpa dengan makcik kampung, dia cakap macam ni. Jumpa orang kontraktor, dia cerita bab kontraktor. Buat macam ni, macam ni, macam ni. Macam-macam betul. Maknanya kalau kita tak sabar tuan-tuan, cukup payah tu. Kalau tak sabar cukup payah. Begitulah nak menjadi seorang pemimpin. Memang sabar kena cukup tinggi. Jadi tuan-tuan tak payah bagi saya. Wakil rakyat ni biar ke dia. Hak mana-mana ada orang panggil ada bakat wakil rakyat, jadilah. Tuan-tuan tak ada bakat rasa jadilah. Jangan try. Tak ada bakat jadi wakil rakyat dah ayah. Jadi wakil rakyat pada anak kita sudah lu rumah. Anak kita pun, anak tuan-tuan pun tuan-tuan tak terlayang. Tak terlayang. Kita bawa dia ke Mr. D. Mr. D tu dah DIY tu. Dia nak ni, dia nak ni, dia nak tak terlayang kita pun. Kita bawa RM50, dia nak RM100. Itu baru anak kita. Kita bukan wakil rakyat, wakil anak dia panggil. Tu tak masuk isteri lagi. Kali kita bawa isteri menjelang 2-3 hari nak raya, pergi ke pusat beli belah, sudah. Dia nak ni, sekali nak sopan, nak ni, kita pun bersepai. Perlukan kepada kesabaran yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan Rasulullah SAW mempunyai cita rasa yang tinggi dan perasaan sensitif yang halus yang Allah Subhanahu Wa Taala hiaskan pada diri baginda. Baginda memelihara kambing sebagai sebahagian daripada usaha untuk meringankan beban tanggungan keluarga yang ditanggung oleh bapa saudaranya Abu Talib, yang bertanggungjawab menjaga dan memelihara baginda semenjak daripada zaman kanak-kanak, meskipun Abu Talib sendiri mempunyai ahli keluarga yang besar dan ramai. Mana Nabi SAW pada ketika itu dipelihara oleh bapa saudara Abu Talib. Nabi tak duduk saja di rumah Abu Talib tu. Nabi berbuat sesuatu untuk meringankan beban. Kurang-kurangnya kos sara hidup untuk dia Abu Talib tak payah tanggung. Caranya Nabi SAW mengambil upah pelihara kambing. Jadi mengambil upah pelihara kambing itulah dipanggil satu industri ataupun satu kerja biasa dilakukan oleh anak-anak muda pada zaman itu. Bahkan zaman kita hari ni tuan-tuan, jarang anak muda kita sementara keluar universiti, nak masuk universiti kita pelihara kambing. Tak ada kan? Adalah seorang dua pelihara kambing kan? Kerja kilang lah dulu kita kan. Kita ikut situasi zaman kita lah. Kerja apa yang boleh kita buat sebelum masuk universiti untuk meringankan beban bapak kita tu? Taklah bergantung pada dia sepenuhnya untuk membayari pengajian kita di universiti. Kurang-kurang adalah duit saku sikit sebelum nak masuk universiti. Itu yang kedua. Jadi maknanya Rasulullah ni dia ada perasaan, tidak mahu relax di rumah bapa saudaranya. Sekadar
Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Tak. Dia juga ada sifat yang tinggi untuk berbakti pada bapa saudara. Dia faham. Bapa saudara yang sudah pun bersedia menanggung dia tu pun satu rahmat dah. Maka dia perlu berbuat sesuatu untuk meringankan beban bapa saudaranya. Pasal bapa saudara dia mempunyai anak yang ramai. Yang kedua, yang ketiga, menjelaskan hikmah Allah Ta'ala ingin mengajar umat Islam yang harta paling baik adalah harta yang diperoleh pada usaha sendiri, dan nilai hidup manusia terletak pada pengorbanan berbentuk perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat mengikut yang termampu. Artinya harta paling baik ialah harta yang kita peroleh daripada kerja kita sendiri. Maknanya tuan-tuan, Nabi SAW bekerja sendiri. Pelihara kambing ini tak jatuh martabat. Pelihara kambing tuan-tuan tak jatuh martabat. Kerja tidak pernah membuatkan kita jatuh martabat. Tuan-tuan tengok gak jaga dia. Kadang-kadang dia jaga masjid, kadang-kadang dia jaga universiti, kadang-kadang dia jaga supermarket kan. Tak jatuh martabat dia. Walaupun dia punya gaji dia lebih rendah daripada gaji kita. Dan kita jangan hina dia. Dengan sebab dia ada gak di situ, maka supermarket itu selamat. Mana gak tu adalah peranang dia. Dan dia bekerja tuan-tuan, cari rezeki yang halal. Cuma dalam banyak-banyak kerja paling baik, kerja bukan kerja kerajaan, kerja sendiri. Sebab Nabi SAW bekerja sendiri dalam bentuk memelihara kambing. Maka hari ini tuan-tuan, banyak sangat kerja yang boleh kita buat dalam kategori kerja sendiri. Banyak ya. Sekarang ni tuan-tuan dah jadi satu trend. Budak-budak nak masuk universiti dah kurang. Sebab saya Uniza, biasa setiap kali pengambilan pelajar yang minta 20,000 lebih. Kan, kita nak ambil 2-3 ribu je. Tapi selepas daripada Covid berlaku penurunan. Minat pelajar untuk masuk universiti menurun. Masing-masing nak kerja. Nak kerja. Jadi macam-macam kerja. Antara kerja famous sekarang Food Panda. Ya, Food Panda sana, Food Panda sini. Kan, saya panggil student saya tuan-tuan. Panggil dia nak suruh dia bekerja. Jadi pensyarah. Dia tu ada master. Tapi bawa motosikal. Food Panda, tapi Food Panda kerjasama dengan Air Asia. Pendapatan dia dekat-dekat 5,000, 6,000 sebulan. Jadi bila kita panggil nak masuk universiti, dia kata walaupun nak jadi pensyarah, tak payah tak. Kita selesa bawa motosikal. Hari-hari atau barang tu dekat 5,000 sebulan. Ini kerja sendiri. Dia kerja sendiri, tak ada masalah. Jadi kerja sendiri tuan-tuan banyak sebenarnya. Kerja sendirilah membuat orang kaya, terutama berniaga kan. Tuan-tuan tengok rumah-rumah besar tu. Depan tu ada sebuah rumah besar. Tu bertanya tuang dia, siapa? Dia ahli perniagaan ke siapa? Kebanyakan tuan-tuan ahli perniagaan. Orang kaya-kaya ni, pegawai kerajaan ke, pensyarah universiti macam saya tuan-tuan, tak kaya. Nampak kereta mewah, tak kaya. Tak kaya. Hak kaya ni hak kerja sendiri, hak berniaga, hak tu hak kaya. Jadi pensyarah tuan-tuan kata, oh ustaz pensyarah gaji besar, tak kaya wah. Tak kaya. Habis fetching tak ada benda lah. Tak kaya pun. Tapi kalau orang terlibat dalam dunia perniagaan, inilah orang-orang kaya. Kemudian tuan-tuan bekerja sendiri tuan-tuan, dia bebas. Dia tak terikat dengan orang. Nak masuk buku berapa kita relax, cuma tidak kena disiplin dalam berniaga. Bila kita berniaga, tuan-tuan tengok Cina, dia berniaga. Cina berniaga kan, pukul 7 kedai dia dah buka. Pukul 6 dia tutup atau pukul 7 dia tutup. Kita orang Melayu berniaga juga. Buka bengkel, pukul 10 baru buka. Pukul 6 tutup dah. Perbezaan ya. Banyakkan orang Cina tuan-tuan kaya sebenarnya. Tapi orang Cina kaya ni perwatakannya menunjukkan dia miskin. Kita tengok dia macam miskin. Duit banyak boh. Duit banyak sebab dia pandai simpan. Sebab dia berniaga. Sebab tu segelintir masyarakat Cina daripada kecil dia latih baiki basikal, baiki motosikal, bekerja sendiri. Dia tak sekolah tinggi-tinggi. Adalah sekolah tinggi, ada profesor tu adalah. Tapi mereka bekerja sendiri, akhirnya mereka menjadi kaya raya. Boleh beli tanah, boleh. Ada sahabat saya tuan-tuan daripada Mesir datang ke Malaysia. Kerja jual buku agama. Jual buku agama. Lepas jual, dia balik ke Mesir beli tanah. Balik Mesir dia jual tanah dia. Lepas jual tanah tu balik sebelum ke Malaysia, ambil kitab di Mesir tu bawa ke Malaysia, buka perniagaan kedai buku. Buka perniagaan kedai buku. Sebelum dia buka, dia mengambil langkah pertama dulu, kahwin dengan orang Melayu. Kahwin dengan orang Melayu. Dia kahwin dengan orang Melayu. Bila dia kahwin dengan orang Melayu, dia ada tapak. Tak ada, dia ada tapak. Bini dia tu, isteri dia tu melahirkan anak.
anak warga negara Malaysia, dia warga negara Mesir. Ini satu kebijaksanaan. Ni bijak, dia kahwin Malaysia. Jadi isteri dia dua, satu orang Mesir, satu orang Malaysia. Hak Mesir duduk di Mesir, orang Malaysia. Lepas tu dia buka buku, tuan-tuan, kedai buku tu dia jual tanah di sana, dia berniaga. Dia kata pendapatan dia paling kurang sebulan 30,000. 30,000 tu dia kumpul-kumpul. Dia bukan orang yang suka membazir, dia boleh beli balik tanah yang dia jual di Mesir. Lepas tu dia beli pula rumah besar, tuan-tuan. Dia tanya kita pula, perabot kat mana yang hebat-hebat yang boleh kita pasang rumah kita ni? Sebab dia berniaga. Dia datang kat Malaysia ni tak sampai 30 tahun, baru 20 tahun gitu. Kita duduk kat Malaysia ni berapa tak pada kecil lagi, tuan-tuan. Tak kaya-kaya. Orang datang kat negara kita kejap kaya. Itu kisah pertama. Kisah kedua, orang Pakistan. Orang Pakistan tuan datang niaga jual perabot. Langkah pertama, apa dia langkah pertama? Kahwin dengan orang Melayu. Dia kahwin dengan orang, anak orang asli. Orang Melayu kita tak akan kahwin dengan orang asli, tuan-tuan. Dia sanggup kahwin dengan orang asli. Bini dia tu orang asli, isteri dia. Tapi anak dia tu tak nampak asli, anak dia memang anak Pakistan, comel anak dia. Tapi tengok bini dia memang asli. Tapi dengan sebab buat macam tu, dia buka kedai perabot, daripada satu rumah jadi 2, 3, 4. Akhirnya dia mengontrol perabot kawasan tu, habis dia kontrol. Ini satu kerja sendiri tu. Kebanyakan orang asing datang negara kita begitulah. Mereka jadi kaya di bumi kita, kita menjadi miskin di bumi sendiri. Pasal apa? Pasal kita tak ambil peluang. Kita tak ambil peluang kemudahan yang ada. Kita masih mengharapkan subsidi kerajaan. Tak ada subsidi je, jeng. Ini masalah. Itu kelebihan bekerja sendiri. Jadi tuan-tuan, kalau nak kaya, bekerja sendirilah. Banyak sangat benda macam ni. Tapi jangan jadi kerja sendiri tu scammer. Nak kaya cepat, scammer situ, scammer sini, scammer situ boleh 20,000, scammer sini boleh 30,000. Ini tidak berkat. Ini kerja haram, berdosa. Yang halal banyak, nak berniaga banyak. Tak tahu, tuan-tuan, ini negara kita ni dia punya sistem lain. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, mana bangsa kita orang Melayu boleh berniaga, boleh buka kedai? Tak boleh. Salah. Dia orang Pakistan ke mari sini ke, Cina ke mari sini ke, Bangla mari sini ke, masing-masing boleh buka kedai. Yang penting bayar sewa, bayar cukai pada kerajaan. Semua boleh buka kedai. Kita duduk Mesir nak buka kedai, kena kejar di polis Mesir. Tak boleh. Jadi ambillah kemudahan yang ada dalam negara kita disediakan oleh kerajaan. Kita berniagalah. Sayang orang kita ada kerajaan bagi modal atau berniaga. Kerajaan buat bazar marah, suruh orang Melayu kita berniaga. Orang Melayu kita pun berniaga untuk ketika waktu tertentu. Lepas tu dia tak tahan, dia beri sewa ke Bangla. Kok lagu ni pula sakit sungguh orang Melayu kita. Anda nak kaya macam mana? Akhirnya Bangla juga yang kaya. Yang terakhir sekali, menjelaskan para pendakwah tidak mempunyai nilai yang boleh diambil kira sisi orang ramai jika sumber penghidupan mereka bergantung pada pemberian dan sedekah daripada orang ramai. Itu nak jadi pendakwah, tuan-tuan, dia kena ada sumber pendapatan kukuh, kena ada kerja sendiri, kena ada syarikat yang cover dia. Kalau kita bekerja berdakwah, kita hanya bergantung pada dakwah tu, tuan-tuan, dia maknanya hari kita pergi mengajar, bolehlah sumbangan. Ada beri 100, ada beri 200, bolehlah sumbangan. Kalau banyak, tuan-tuan, banyaklah kita boleh sikit seminggu tu, kan? Kalau tidak ada, tidak adalah. Sebab tu tuan-tuan tengok ada segelintir pendakwah di Malaysia ni, bila berlaku isu tertentu, orang tegur dia, maka orang pun kurang panggil dia. Bila kurang panggil, tuan-tuan, kurang kemasukan. Kan? Lepas tu berdakwah ni dia kena berniaga sendiri, ada kedai sana, kedai sini. Kan? Dakwah tu kerja betul-betul kerana Allah. Sebab apabila kita berdakwah, tuan-tuan, nyampaikan ceramah, kita hanya bergantung pada pemberian orang. Jadi itu yang menyebabkan segelintir pendakwah meletakkan harga. Nak jemput saya boleh, tetapi sekali saya datang 1,200 misal katalah. Jadi jawatan kuasa masjid nak cari duit mana, nak upah dia 1,200. Apa yang dia cakap dengan ustaz kita cakap sama je. Cuma dia ni selebriti, ustaz kita ni seleb roti.
Dia tu selebriti. Ustaz kita mengajar ni selebriti je. Jadi tidak ada orang tak pandang apa-apa. Benda dia cakap, benda sama. Ya. Itu penting tuan-tuan, kita berniaga sendiri. Nabi ada pendapatan sendiri. Jadi bila pendapatan sendiri, apa-apa hal kita bergantung pada pendapatan kita. Kita tak payah gantung pada pendapatan orang. Jadi kerja dakwah ni tidak akan terganggu. Para pendakwah adalah orang yang paling utama sekali berdikari sendiri dalam mendapatkan sumber pendapatan dan menjauhkan diri daripada menjadi beban kepada masyarakat. Kerana dengan mengharapkan pemberian dan sedekah daripada masyarakat, dan orang ramai akan menghalamnya daripada menyatakan kebenaran dalam arti kata yang sebenar. Artinya kalau kita duk harap orang bagi yang, itu menyebabkan, minta maaf saya sebut tuan-tuan, segelintir agamawan kita bila dijemput diberi bayaran yang rendah, tak nak bagi. Dipanggil, dia beri bayaran dalam sampul je, dibalik 150, 200. Sikit dia kata. Jemput kali kedua, no, tak bagi dah. Jadi nak orang datang tu, sekali jemput orang bagi dia 500, dia tengok 500. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Dia doa. Ya, ini masalah. Jadi kita kena ada kerja dakwah ni, bukan kerja ambil upah asalnya. Tapi kita ambil sumbangan, itu sumbangan daripada pihak masjid. Kalau tak ambil, kecil hati pula pihak masjid. Ambil lah, tapi jangan letakkan harga. Jangan balik tu bersungguh-sungguh. Bahkan ada kisah benar, tahu tak? Ada pendakwah, dia datang dari negeri dia ke negeri lain dalam satu forum perdana. Balik-balik buka 500, buka tu 500. Memang dia habis duit banyak lah, pasal dia guna minyak dia pergi ke negeri seberang, balik kan, maknikah dia lebih kan. Tapi dia telefon kepada pengurusi jawatan yang menganjurkan forum tu. Pasal apa beri saya sikit sangat ni? Pasal apa 500? Saya habis pun lebih daripada 500. Sebab tu tuan-tuan nak tahu, kerja dakwah ni kerja lillahi ta'ala. Kalau kita ambil kira upah, jeng jadi kita akan serahkan masjid yang bagi sumbangan kecil-kecil ni, kita panggil ustaz-ustaz baru, ustaz moden, ustaz-ustaz muda. Awak pergi masjid ni, awak pergi masjid ni. Aku tak payah. Masjid ni tak padang. Ini masalah segelintir lah. Lepas tu sama-sama dia tu pula, sama-sama ustaz hak selebriti tu, ada pula unsur dengki. Orang tu panggil banyak, dia kata macam mana dia tu laku banyak, aku ni kurang. Dengki pula sama-sama tu. Maka berlaku tuduh-menuduh. Antara tuduhan yang famous, jangan dekat ustaz tu Wahabi pula dah. Relis tuduh ustaz tu Wahabi supaya orang tak jemput lagi dia, orang pun fokus pada dia. Jengkereng sungguh. Jadi kena ada sifat berdikari sendiri. Nega ke isteri dia bernega dan sebagainya. Tak boleh bergantung kepada upah. Sebab tu ulama-ulama dulu tuan-tuan, saya ingat dia, ada tuk-gu saya dulu menceritakan, dia orang balik Mesir tuan-tuan, pergi ceramah, tak ada upah zaman tu. Zaman 60-an mana ada upah dia benda buah durian. Orang kampung suka sangat tuk guru datang ni. Sudah tuk guru ceramah, ambil durian buh dalam motosikal tuk guru. Era 90-an, awal 90-an, 80-an pun macam tu juga. Kita pergi ceramah kampung-kampung tuan-tuan, mereka bawa durian, ubi kayu, buah rambutan, letak dalam buk kereta tuk guru. Zaman tu tak ada upah. Saya balik Mesir tahun 90 tuan-tuan, pergi ceramah, orang kampung beri kain pelekat je. Beri kain pelekat lah. Bukan kita nak ni lah, beri kain pelekat je tuan. Rumah kita tu banyak kain pelekat 2 bukit. banyak. Tak ada apa-apa. Itu orang sekarang. Saya rasa kalau tuan-tuan jemput dia, lepas tu tuan beri kain pelekat selah, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lepas tu tak mari-mari lah. Ada pula aku pergi ceramah masjid, tuanku kata dia bagi kain pelekat. Akan jadi isu peringkat internasional. Tuan-tuan macam sekalian, saya baca sikit lagi dia. Satu kisah lagi. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada terlibat dengan berbagai-bagai bentuk amalan jahiliah yang dilakukan oleh masyarakatnya. Nabi SAW duduk di kota Mekah. Amalan jahiliah tersebar secara meluas. Kita fikir dengan akal, macam mana Nabi tak boleh terlibat? Tak terlibatnya amalan tu.
duduk tengah-tengah masyarakat jahiliyah, sembah berhala, berlaku zina, berlaku pembohongan, berlaku peninasan, berlaku ke atas orang miskin dan sebagainya. Nabi tak terlibat, tuan-tuan. Nabi mampu bertahan. Ini manusia yang pelik. Manusia yang pelik. Jadi pasal apa? Sebab Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga. Macam mana bentuk Allah Ta'ala jaga Nabi? Daripada kerja-kerja tak senonoh dilakukan oleh masyarakatnya. Antaranya pada zaman kanak-kanaknya, baginda pernah membawa batu untuk dijadikan bahan permainan dengan kanak-kanak lain di kota Mekah. Baginda mengangkat kain yang dipakainya ke atas tengkok sehingga bahagian bawahnya terdedah. Nabi zaman budak-budak main angkat batu. Ambil anak batu tu bubuh dalam jubah. Orang Arab akan pakai jubah. Bubuh dalam jubah tu, angkat. Bila angkat jubah, terselok. Selok jubah tu kan. Nampaklah betih, nampak peha kan, akak macam ni. Macam tu. Baginda mengangkat kain yang dipakai ke atas tengkok sehingga sebahagian bawahnya terdedah. Ketika itu baginda telah ditolak oleh seseorang yang baginda tidak dapat melihatnya dengan satu tolakan yang menyakitkan. Dan orang yang menolak baginda itu berkata, ikat semula kain kamu. Dia suruh ikat kain tu. Maknanya zaman kecil Nabi dah dijaga daripada mendedahkan aurat. Tak dedah aurat. Aurat orang lelaki ni, tuan-tuan, mana mudah orang lelaki. Nak jaga aurat lelaki kan nak jaga aurat perempuan. Aurat lelaki tu mudah je lah. Aurat orang perempuan lebih payah. Orang perempuan ni seluruh badan aurat kecuali muka dan tapak tangan je. Orang lelaki atas ada pusat, bawah ada lutut je. Mana boleh dedah bawah lutut tu? Itu kita tengok dalam mana-mana mazhab lah. Walaupun Imam Syafi'i kata lutut tu bukan aurat. Itu perbezaan pendapat lah. Tak apalah, nanti saya akan jelaskan. Cuma Nabi ni dijaga oleh Allah, aurat dia tak terdedah walaupun zaman kanak-kanak. Lalu baginda mengikat semula kainnya, dan tindakan tersebut tidak sama dengan dilakukan oleh kanak-kanak lain yang bersama baginda. Sedangkan budak-budak lain yang bermain dengan Nabi, tuan-tuan, masing-masing akak macam biasa, terdedah aurat masing-masing. Nabi main juga, main sama budak-budak lain, tetapi baginda menjaga aurat. Bila ditolak oleh benda tadi, setiap kali Nabi main, Nabi akan berhati-hati. Maknanya Allah Ta'ala menjaga Nabi SAW daripada terdedah aurat. Rasulullah SAW pernah turut serta dalam melakukan kerja-kerja membina semula Kaabah yang runtuh. Baginda mengangkut batu-batu dalam keadaan memakai kain sebagaimana biasa. Bapa saudaranya Al-Abbas mencadangkan pada baginda supaya meletakkan kainnya itu di atas dua bahu sebagai lapik bagi batu-batu yang dipikul oleh baginda. Ketika baginda melaksanakan cadangan bapa saudaranya itu, baginda pensang, dan selepas itu baginda tidak lagi dilihat berbuat demikian. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disebut dalam hadis yang sahih Al-Imam Al-Bukhari. Masa bina tu kat jubah kan. Jadi jubah tu besar, tariklah jubah tu. Lepas tu letak bahu, lapik dengan batu. Batu tu letak atas, lapik dengan jubah tadi. Dicadangkan oleh bapa saudaranya Al-Abbas. Nabi cuba buat cadangan tu, tiba-tiba baginda pensang. Maknanya penjagaan aurat itu berlaku. Maknanya tuan-tuan, anak kita ni daripada kecil pun kena jaga, kena latih gitu dah jaga aurat tu. Dengan dia aurat sama-sama dia ke, aurat dengan sepupu-sepupu dia ke. Ini tidak, kita tak dedahkan benda tu kan. Mulalah pada hari raya, sepupu datang tu lelaki, anak kita tu perempuan, sepupu kita pun hulur tangan kan? Anak kita pun sambung. Kita larang. Mak saudara pun kata, sepupu pun tak boleh salam. Pasal dia tak faham. Sepupu tak boleh salam sebab antara dua tu sah kahwin. Sebab kita tidak pernah mendidik anak kita pada kecil jaga aurat. Jagalah batas. Bukan tak boleh bergaul, tapi bergaul jangan aurat jaga. Janganlah bersalam benda yang dia tak boleh bersalam. Nak salam mak saudara tu boleh. Dengan sepupu tak boleh lah. Walaupun di sana ada khilaf ulama mazhab Maliki mengatakan bila orang tu hulur untuk mengelakkan dia aib, kita boleh terima hulur dia tu. Itu lain lah. Itu lain. Macam raja-raja contohnya pernah berlaku, tuan-tuan, di Yuniza satu ketika dahulu dalam majlis convocation. Jadi pelajar tu dipanggil nama dia, yang pertama tadi perempuan. Dipanggil, tuanku duduk depan. Dipanggil, tiba-tiba bila sampai nak ambil ijazah dia, tuanku hulur tangan. Nak buat macam mana? Tuanku hulur tangan. Dalam dia punya agenda dia, dalam tata cara pembahagian ijazah tu tak ada hulur tangan. Tapi tuanku tak ingat. Jadi tuanku hulur. Budak ni bijak, tuan-tuan. Budak ni bijak.
Kalau dia tak sambut, tuanku. Nak buat macam mana tuan? Budak ni Tuhan bagi dia akal, dia tak mati. Ya, dia buat macam mana? Dia sambut dengan cara masuk tangan dalam jubah dia. Dia masuk tangan dia dalam jubah, pegang jubah dia, tuk dia salam tuanku. Bila dia salam macam tu, audience, orang-orang yang hadir tu pun tepuk tangan semua. Mana dia tak matilah, dia tak mati akal lah. Itu kalau ikut mazhab Maliki, tak apa pun orang-orang yang ada pengaruh, mungkin dia tak sedar kan, dia hulur tangan. Jadi kita sambut je lah, nak macam mana? Kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Masuk azan dah tak? Bukan masuk azan dah? Masuk azan dah? Kita azan kejap silakan. Sebelum saya baca sikit lagi, saya sambung sikit lagi tuan-tuan, tak banyak. Saya pun ada kuliah satu lagi. Iman Al-Baihaqi menjelaskan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh berhala dalam hidupnya. Maka baginda menegah orang ramai daripada menyentuh berhala. Malah baginda sendiri enggan menyentuh berhala Ishaq dan Nailah ketika melakukan tawaf di Kaabah, bagaimana yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliah. Mana Nabi ni dia selalu tawaf. Jadi ada sana satu ekor berhala Ishaq dan Nailah. Belah sana ada seekor, sini ada seekor. Orang Arab bila dia pergi sampai sana, dia akan usap berhala tu. Sampai sini dia usap berhala masa nak pusing tu. Nabi tak sentuh pun berhala tu. Ini pada masa zaman Nabi masih remaja lagi, belum lagi dilantik menjadi Nabi. Dan menurut riwayat Ibn Ishaq menjelaskan ketika Buhairah bersumpah dengan nama berhala Al-Lat wal Uzza sebagai mengikut teknik bersumpah yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman tersebut. Rasulullah SAW bersabda, jangan bertanya aku dengan bersumpah dengan nama Lat dan Uzza, demi Allah aku tidak marah pada sesuatu sebagaimana aku marahku kepadanya. Masa Buhairah jumpa dengan Nabi SAW, Buhairah menggunakan teknik orang Arab. Orang Arab kalau cakap Wallat wal Uzza, dia cakap gitu. Jadi Buhairah jumpa Nabi, dia nak tanya Nabi, dia kata Wallat, demi Latta dan Uzza, Allat wal Uzza. Nabi marah. Nabi tak suka bersumpah menggunakan nama berhala tu. Maknanya di situ menunjukkan dari segi percakapan pun Allah Ta'ala jaga Nabi. Dan dari segi pengajaran cara ringkas tuan-tuan, nak ringkas masa pertama, menjadi bukti Rasulullah dipelihara oleh Allah Ta'ala dan berterlibat dengan amalan-amalan jahiliah baik sebelum baginda diutuskan menjadi Nabi maupun selepasnya. Ia merupakan penjagaan Allah terhadap peribadi dan dakwah yang dibawa oleh baginda Rasul SAW. Sebab Nabi nak bawa dakwah selepas tu. Dakwah ni nak ajak manusia mengabdikan diri pada Allah. Kalau hidup Nabi sebelum dia dah tercemar, macam mana Nabi nak bawa satu ajaran yang suci? Sebelum daripada lantik Nabi Nabi dia seorang yang suci, tak tercemar. Jadi bila Nabi bawa ajaran itu, maka mudahlah orang ikut. Pertama. Yang kedua, menjadi bukti perbuatan mendedahkan aurat di khalayak ramai, termasuk dalam perkara yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan jahiliah. Islam mengharamkan amalan tersebut kecuali dalam saat darurat sahaja, seperti untuk rawatan dan sebagainya. Dedah aurat haram, kecuali untuk rawatan tu lainlah. Sekarang zaman kita dak tuan-tuan, dedah aurat dah menjadi trend dalam segelintir kehidupan masyarakat kita. Kadang-kadang dalam pelakon filem kan, mana-mana pelakon yang mampu, kadang-kadang lah, yang mampu beraksi mendedahkan aurat, semakin kuat dia mendedahkan aurat, semakin mendapat tempat dalam penerbitan filem. Kadang-kadang lah tuan-tuan tengok di barat, filem di barat lah, kok mana dia berani buat lakonan berbentuk seksual, kok ni first class punya. Ini berat di masyarakat barat. Yang ketiga, menjadi bukti Allah Ta'ala menjauhkan Rasulullah SAW daripada berbagai-bagai bentuk amalan jahiliah sebagai mempersiapkan diri baginda untuk melakukan tugas yang besar di kemudian hari. Jadi kalau Nabi sendiri menyokong amalan jahiliah, nanti Nabi jadi Nabi tentang amalan jahiliah, maka orang yang terlibat dalam amalan jahiliah tu kata, macam mana dia boleh tentang amalan kita? Dia dulu penaja pada alam kita, sekarang dia tentang kita pula. Jadi itulah dia tuan-tuan majlis. Dan sedikit hikmah daripada kisah Allah Ta'ala menjaga Nabi kita Muhammad SAW daripada terlibat dengan gejala-gejala amalan jahiliah pada zaman jahiliah. Sekadar itulah sahaja untuk malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.